Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga, wa Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ad-dajjal fi ummati fayamkuthu 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ بالصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس حوله ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل فينبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقول يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل 1999 فذلك يوم يجعل الولدان شيشيبا وذلك يوم يكشف عن ساق رواه Muslim. Maksudnya dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, termasuk di kalangan fuqaha us-sahabah, ulama sahabat, anak kepada Amr bin As radhiyallahu anhu, dan berhijrah ke Mesir bersama dengan ayah ini zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ayah ini dilantik menjadi gubernur Mesir. Amr bin As berhijrah dan menjadi guru di Mesir, menyebarkan ilmunya, dan kuburnya ada di Mesir. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dajjal akan keluar di tengah umatku, lalu dia tinggal selama 40. Aku tidak ingat 40 hari atau 40 bulan ataupun 40 tahun. Dia tak ingat. Tetapi Nawas bin Sam'an yang meriwayatkan hadis yang kita baca minggu lepas menyatakan 40 hari. Sehari macam setahun, sehari macam sebulan, sehari macam seminggu, dan sehari macam hari-hari biasa. Dijelaskan dahulu. Lalu Allah membangkitkan, mengutuskan Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Yakni Allah menurunkan Nabi Isa alaihi salam yang diangkat ke langit. Ketika Bani Israel nak bunuh Nabi Isa, Allah Ta'ala selamatkan Nabi Isa.
dia angkat ke langit dalam usia 30-an. Dan Allah Ta'ala menurunkan Nabi Isa dalam usia 30-an juga. Lalu dia mencarinya, yakni mencari Dajjal. Lalu dia membunuhnya. Kemudian dia tinggal bersama dengan manusia, bersama dengan orang ramai selama 7 tahun. Nabi Isa memerintah dengan syariat Nabi Muhammad SAW, bukan dengan Injil, dengan Quran dan hadis Nabi SAW. Memerintah dengan Islam selama 7 tahun. Tidak ada permusuhan di antara dua puak. Tak ada musuh. Negeri dalam keadaan aman. Aman. Penjenayah tak berani buat jenayah. Bila hukum jenayah, hukum hudud dilaksanakan, syariat Islam diamalkan, negeri dalam keadaan aman. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengutuskan angin yang sejuk dari arah Syam. Mungkin di masa itu manusia ramai mati kerana peperangan yang besar berlaku sebelumnya. Kita akan baca. Mungkin manusia tinggal di semenanjung Arab. Kawasan lain dah mati dibinasakan. Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Itu termasuk dalam perkara yang akan datang, yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Maka tidak tinggal bila angin bertiup dari Syam. Maka tidak tinggal di atas muka bumi seorang pun yang ada di dalam hatinya seberat habuk yang halus daripada kebaikan ataupun iman, malaikat angin itu mencabut nyawanya. Allah Ta'ala matikan orang yang beriman. Tak ada seorang pun orang beriman, semua dimatikan oleh Allah. Sehingga kalau seseorang kamu masuk ke dalam bukit, tengah-tengah bukit yang pejal, nescaya angin itu mengikutnya, masuk ke dalamnya dan mengambil nyawanya. Tak ada orang Islam lagi. Kalau ada orang Islam boleh masuk dalam bukit, tengah bukit, masuk dalam gua, tutup pintu gua, angin akan masuk, akan ambil nyawa dia kalau dia ada iman. Maka tinggallah manusia-manusia yang jahat, yang ringan melakukan kejahatan laksana burung yang terbang. Mudah nak buat jahat macam burung terbang. Dan impian-impian binatang buas. Mereka tidak mengenali yang baik dan tidak mengingkar kemungkaran. Tak nampak dah baik, tak peduli kemungkaran. Manusia jadi macam binatang, buat maksiat suka-sukanya. Tak ada lagi orang Islam, tak ada lagi orang beriman. Jangan sebab minta doa panjang umur. Pasal ada orang minta doa kalau boleh tak mati. Kalau tak mati, temulah dengan puak-puak kafir ni. Tak ada orang Islam seorang pun. Lalu syaitan merupakan untuk mereka. Syaitan merupakan dirinya dengan manusia, ataupun rupa yang dapat dilihat. Lalu syaitan berkata, adakah kamu tidak menyahut ajakan aku? Mereka berkata, apa yang kamu suruh kami? Tanya syaitan suruh apa? Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala-berhala. Dalam keadaan mereka melempah ruah rezeki, hidup senang, dalam keadaan kehidupan yang senang. Masa itu rezeki banyak, pitih banyak, senang lenang, kehidupannya mudah. Tapi dia tipu di syaitan. Masa Dajjal tu susah, Tuhan jadikan kehidupannya susah. Dalam keadaan kemarau, kepanasan. Ini dalam keadaan yang senang lenang, ikut syaitan. Semua kafir belaka masa itu. Akhirnya syaitan suruh sembah berhala, pakak sembah berhala belaka. Hari ini pun kalau kita pergi ke negeri-negeri teluk, di Dubai, di Qatar, di Abu Dhabi, negeri-negeri teluk yang kaya raya ni, di Jeddah pun ada juga. Dah banyak dah jual patung-patung ni. Ikut orang kafir. Orang Arab ikut orang kafir. Arab pakai jubah, pakai piah serbang, ikut orang kafir.
Ini masalah yang ada pada hari ini. Allah Ta'ala sudah menunjukkan tanda-tanda akhir zaman. Kemudian ditiupkan tiupan sangkakala. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Maka tidak mendengar seseorang pun. Malaikat akan menjadi binasa lentang pukang. Bertiup sangkakala habis. Dan yang pertama mendengarnya seorang yang sedang membaiki kolam untuk minuman untanya. Lalu tersungkur dan orang ramai tersungkur di kelilingnya. Habis dibinasakan belaka. Bukit-bukit dicabut. Gunung ganang berterbangan. Tiup sangkakala ni. Gunung ganang macam habuk saja. Terbang macam kapas. Air laut naik ke darat. Darat lepas ke laut. Bintang cakrawala bertaburan. Matahari dan bulan pun hancur lebur. Kemudian Allah mengutuskan ataupun menurunkan hujan renyai-renyai. Hujan renyai-renyai. Lalu tumbuh daripada jasad-jasad manusia. Yakni berajbuz zanab. Yang tak hancur ialah benih manusia yang terletak di tulang punggung dia. Haluh. Ada ulama kata besar biji sawi. Itu yang tinggal. Kecuali jasad Nabi-Nabi dan jasad orang-orang yang mati syahid. Tak dihancurkan. Hak lain itu hancur lebur. Kemudian dia tiup-tiupan sangkakala yang lain. Allah Ta'ala suruh Israfil tiup kali lagi. Tiup sangkakala. Lalu mereka bangun daripada dimatikan. Mereka dibangkitkan semula. Kemudian Allah berfirman. Kemudian ada seruan. Mungkin malaikat. Kita tak tahu. Wahai manusia, segeralah kamu menghadap Tuhan kamu. Berdirilah kamu semua. Mereka itu akan ditanya. Mereka berdiri, mereka ditanya. Kemudian dikatakan, keluarkan kalangan mereka yang menjadi ahli neraka. Lalu ditanya, daripada berapa? Lalu dikatakan daripada 1099. Daripada 1000 orang, 99 adalah ahli neraka. Satu saja. Itu adalah hari yang menakutkan. Sehingga kanak-kanak jadi uban. Kerana ketakutan. Dan didedahkan segala betis-betis. Didedahkan segala kesalahan. Maksudnya. Hadis riwayat Muslim. Artinya hari berlakunya kebangkitan semula. Setelah manusia dimatikan. Itu semua adalah mudah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sambungan pada hadis yang kita baca minggu lepas. Kemudian hadis yang keempat. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal illa Makkah wal Madinah wa laysa naqbun min anqabihima illa alayhi al-malaikatu as-safina tahrusuhuma fayanzilu bis-sabahati fatarjufu al-madinatu thalath rajafatin yukhriju Allah minha kull kafirin wa munafiq. Rawahu Muslim. Maksudnya dari Anas radhiyallahu an, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada daripada negeri malaikat dapat dikunjungi oleh Dajjal. Malaikat Mekah dan Madinah. Tidak ada lubang daripada lubang-lubangnya. Ada malaikat yang berbaris-baris mengawal keduanya, Mekah dan Madinah. Lalu mereka berada di Sabhah, kawasan padang yang berpasir di Madinah. Pasir garam, pasir yang tak tumbuh rumput. Memang kalau turun hujan, kawasan tu nampak putih, timbul garam. Tanah yang bergaram memang ada dekat Madinah. Lalu Madinah bergoncang sebanyak 3 kali. Allah mengeluhkan daripada tiap-tiap yang kafir dan munafik. Hadis riwayat Muslim.
Hadis ni termasuk dalam perkara akhir zaman, perkara yang tak berlaku di zaman Nabi SAW, yang diceritakan oleh Nabi SAW. Di mana Nabi kata, bila Dajjal keluar, Dajjal boleh pergi semua negeri. Semua negeri Dajjal boleh pergi belaka. Tak ada negeri yang terlepas daripada Dajjal dan bala tenteranya. Supaya orang ramai ikut dia. Mana-mana negeri yang ikut dia, senang, subur, mewah, makanan mudah. Mana-mana negeri yang tak ikut dia, kemarah, susah, akan terseksa. Dia berpusing seluruh dunia dan melawat semua negeri, malaikat Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah, Dajjal tak boleh masuk. Nabi kata setiap lubang, masa Nabi tu tak ada lagi terowong. Hari ini baru ada terowong. Rupanya ada terowong, Nabi dah tahu dah. Zaman dulu, orang pergi ke Mekah Madinah pakai lalu kat atas bukit je. Nabi kata tidak ada lubang daripada lubang-lubangnya, yakni terowong-terowongnya. Rupanya ada terowong, Nabi dah tahu dah. Hari ini ada terowong nak sampai ke Mekah, nak sampai ke Madinah. Ada terowong-terowong. Di mana Dajjal tak boleh masuk melalui terowong-terowong ini. Kerana ada malaikat-malaikat yang mengawalnya. Allah Ta'ala pelihara Mekah dan Madinah. Bila Dajjal pergi ke Madinah, lalu bergerak bumi Madinah sebanyak 3 kali. Bila bumi Madinah bergerak, mana-mana orang yang kafir dan munafik yang duduk di Madinah keluar habis. Tinggal orang yang beriman saja yang masih berada di Madinah. Orang beriman tak ada yang duduk di Madinah. Yang kafir, yang munafik tak boleh duduk di Madinah. Tak tahan, keluar habis, ikut Dajjal belaka. Tuhan jadikan begitu. Ini termasuk dalam perkara ghaibiyat, perkara yang ghaib, yang diberitahu oleh Allah dan diberitahu oleh Nabi SAW. Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma arzaqnahum yunfiqun. Ini kitab yang tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib, yang mendirikan sembahyang, yang membelanjakan harta, nafkah yang wajib, zakat dan sebagainya. Percaya berkitab Quran dan kitab zaman dulu. Di antaranya beriman kepada perkara yang ghaib. Di antara yang ghaib itu yang kita baca ni, perkara yang kita tak tengok lagi, yang kita tak nampak lagi, tetapi diberitahu oleh Nabi SAW. Nabi adalah seorang yang benar. Dia beritahu apa yang Allah Ta'ala beri ilmu padanya, maka wajib kita beriman kepadanya. Termasuk perkara yang berkait dengan Dajjal yang dibaca ni. Tujuannya untuk beringat-ingat dan berjaga-jaga. Wallahu a'lam.